Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk hari ini untuk mempelajari tajuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah ayat kata nama. Sebelum ni kita telah belajar adawatul istifham. Adawatul istifham kita telah belajar lagu kan? Betul tak? Kita telah belajar lagu. Nanti saya akan tag pelajaran kita yang sebelum ni di bawah description di bawah. Jadi awak boleh tengok nanti Okey, baik. Untuk pelajaran jumlatul ismiyah, kata nama. Okey, baik, kita akan masuk jumlatul ismiyah. Tapi sebelum tu kita mark up dulu. Okey, baik. Kita tengok apa maksud jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah ayat namaan, iaitu ayat yang dimulai dengan kata nama. Apa kata nama? Kata nama apa-apa yang merujuk kepada nama, tempat ataupun apa-apa yang nama khusus. Khusus ataupun am. Okey. Okey, seterusnya yang bawah itu. Yang bahasa Arab tak payahlah Kita terus pada bahasa Melayu. Kata nama yang terletak di awal ayat dinamakan mubtada, iaitu subjek. Mubtada. Jadinya ayat yang berada di awal kita namakan dia mubtada, iaitu subjek. Kalau kita baca Al-Quran lah, macam kita nak mulakan ayat kan kita baca apa? Ibtidak kan. Ibtidak tu permulaan ayat, waqaf tu berhenti ayat, betul tak? Ini kalau dalam bahasa Arab, mubtada adalah yang berada di awal ayat, iaitu subjek. Okey, kita tengok pula yang ketiga yang bawah itu. Hendaklah mubtada itu kata nama makrifah. Makrifah tu apa? Okey, kita sambung sebelah. Kata nama makrifah. Okey, ini yang dinamakan isim makrifah. Isim makrifah yang pertama, isim makrifah ialah kata nama yang dikenali dengan tertentu, iaitu kata nama khusus. Kata nama khusus dijadikan kata nama khusus. Okey, kita tengok yang bawah ni. Okey. Isim nakirah dijadikan makrifah dengan menambah alif lam di depannya, iaitu al-mu'arrafu bil lam. Maksudnya kat sini kitabun, kalau kita tengok kitabun adalah isim nakirah. Isim nakirah. Tapi bila dia tambah dengan alif lam, dia jadi isim makrifah. Tengok tanwin digugurkan dan diganti dengan baris tunggal. Baris belakang dia pun digantikan. Kitabun, bila tambah alif lam dia jadi al-kitabu. Dia tak jadi kitabun. Jadinya isim makrifah kat sini adalah bila kitabun adalah isim nakirah, iaitu kata nama am. Kata nama am. Maksudnya kata nama am lah. Bila dia ada alif lam saja, dia jadi isim makrifah. Ini isim makrifah lah. Dia jadi alif al-kitabu, isim makrifah. Dia jadi kata nama khusus. Kitab itu. Okey. Maksudnya apa tu? Kitab dia bukannya sebarang kitab, tapi dia merujuk kepada kitab yang tertentu. Tu maksudnya khusus, spesifik. Okey, yang kedua, termasuk juga dalam isim makrifah kata nama khas, iaitu nama orang, nama tempat dan nama lain-lain. Ganti nama diri dan beberapa jenis isim lagi. Kat sini yang paling basic adalah isim makrifah, iaitu yang kita belajar tadi, ada tambahan alif lam di awal. Jadinya awak nampak alif lam al-madrasah ke al-kitab ke al-muhammadun ke al-muhammadu ke, dia terus jadi isim makrifah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan isim makrifah. Okey, kita teruskan. Okey, kita belajar jumlah ismiyah. Jadi kita kena tahu apa tanda-tanda jumlah ismiyah. Okey, tanda-tanda yang pertama, pada awal perkataan dia ada kata nama. Muhammadun. Itu adalah kata nama. Muhammad nama orang. Tak kisahlah nama orang apa, Muhammad ke, Fatimah ke, Zainab ke, asalkan dia adalah kata nama. Okey, kita tengok pula yang kedua. Terdapat alif lam. Terdapat alif lam
pada awal perkataan. Okey, contoh kalau awak nampak ayat itu panjang dan di awal ayat itu ada al-madrasatu, al yang ada alif lam, ia merujuk kepada ismiyah. Jumlah ada dua, kena ingat. Jumlah ada dua, iaitu jumlah ismiyah dan lagi satu jumlah fi'liyah. Untuk hari ini kita belajar jumlah ismiyah. Okey, awak tengok tanda yang kedua ni alif lam di awal. Jadinya bila alif lam di awal, maka baris di belakang dia daripada madrasatun, tanwin tu dibuang dan dijadikan madrasatu. Baris depan saja bila ada alif lam. Ini kita kata dia apa? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Okey, yang ketiga, tanda-tandanya ayat awal terdapat tanda tanwin. Tak kisahlah apa-apa yang ayat berada di depan yang ada tanwin. Kitabun, tak kisahlah. Contoh Muhammadun, nampak Muhammadun, Fatimatun, apa-apa yang ada tanwin di belakang, maka dia merujuk kepada jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey, kita teruskan. Okey, ini contohnya bagi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah kita tengok kat sini. Ini kita jangan tengok dulu fi'liyah nanti kita akan belajar. Fi'liyah kita padamkan dulu. Kita tengok jumlah ismiyah. Yang pertama, tengok contoh dia, Ahmadun talibun. Ahmadun patutnya ada tanwin dua tanwin kan, tanwin dua atas di depan. Jadinya awal perkataan ini adalah mubtada. Sebab kenapa mubtada? Sebab dia berada di awal. Ini mubtada, Ahmad mubtada, dan di belakangnya adalah khabar. Khabar adalah apa yang Muhammad itu siapa? Muhammad itu pelajar. Talibun tu pelajar. Ahmadun talibun. Maknanya di awal perkataan kita tengok ada kata nama, maka dia adalah jumlah ismiyah. Apa kata nama di awalnya? Ahmad, kata nama. Jadinya bila awak nampak kata nama ada alif lam, ada tanwin pada huruf di awal, maka automatik dia adalah jumlatul ismiyah, kata nama. Kalau kita tengok sebelah ni macam saya padam ni, jumlatul fi'liyah ni, itu adalah ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Contoh qara'a. Dah tergores pula. Qara'a. Qara'a itu adalah telah baca. Telah baca Ahmadun kitabun. Telah baca Ahmad kitab. Jadinya kenapa dia fi'liyah? Sebab di awalnya adalah kata kerja fi'il madi. Paling kita akan belajar lah. Untuk hari ini kita akan belajar jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? Sebab di awalnya terdapat tanda-tanda kata nama. Contoh kat sini kita tengok Ahmadun. Okey, boleh faham? Dan Ahmad itu yang pertama, yang bila dia berada di awal perkataan, maka dia mubtada. Mubtada tu berada yang di awal, khabar berada di akhir. Okey, kita teruskan. Okey, dalam buku awak boleh lihat. Dalam buku nota pada awak boleh lihat kat sini contoh jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Kat sini adalah contoh-contoh jumlah ismiyah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Manakah jumlah ismiyah? Muhammadun talibun. Muhammad ialah seorang murid lelaki. Maka jumlah ismiyah berada di depannya sebab kata nama, ada nama orang kan. Bila nama orang awal-awal ayat, maka automatik jumlah tu ismiyah. Seterusnya Fatimah. Yang kedua Fatimah talibatun. Fatimah pelajar perempuan. Okey, yang ketiga Al-muallimu karimun. Okey, kenapa dia jumlah ismiyah? Macam saya cakap tadi, sebab dia ada alif lam. Nampak ada alif lam kat situ. Ada alif lam. Dan lagi satu muallimun, bila ada alif lam saja dia ada dia punya baris tanwin itu bertukar kepada baris depan. Ingat tu sajalah kata nama di depan ataupun terdapat alif lam di depan. Itu adalah jumlatul ismiyah. Okey, yang keempat.
Zaidun yarsumu aswar. Zaid sedang melukis gambar. Okey, Zaid sedang melukis. Yarsumu ni kan fa'il mudhari'. Tetapi bila fa'il mudhari' berada di belakang dan Zaid berada di depan, maka dia jadi jumlah ismiyah. Walaupun ada fa'il kat sini. Dia ada antara dua je saja. Nanti dia akan tanya awak, jumlah fa'iliyah ke jumlah ismiyah? Maka kita tengok kat sini, yang awal adalah isim, kata nama, maka dia adalah jumlah ismiyah. Walaupun yang belakang ini, yang yarsumu adalah fa'il mudhari'. Tetapi fa'il mudhari' bila dia berada di belakang fa'il, berada di belakang ismiyah, iaitu kata nama di depan, maka automatik ayat itu menjadi jumlatul ismiyah. Okey, baik, kita tengok yang kelima. Ahmad yaktubu, sama juga macam tadi. Ahmadun. Sebab kata nama di depan, maka dia jadi jumlah ismiyah walaupun kata fa'il, jumlah tu fa'iliyah berada di belakang. Walaupun ada ayat fa'il dekat belakang, tetapi bila ada ismiyah saja di depan, maka automatik itu adalah jumlatul ismiyah. Itu adalah contoh. Saya ambil 5 sajalah daripada buku-buku awak tu, buku nota padat awak. Boleh lihat kat situ. Okey, baik, kita tengok. Ini salah satu contoh soalan. Contoh soalan yang awak mesti peka. Okey, kita tengok kat sini. Alhamdulillah. Uktub jumlata fi makaniha munasib. Tuliskan jumlah ataupun ayat di ruangan yang disediakan. Okey, sekarang kita boleh lihat. Bila kita tengok kat sini, kat sini ada dua jumlah. Betul tak? Jumlah pertama fa'iliyah, kita buat satu, dan jumlah yang kedua jumlah ismiyah. Tapi sebabkan hari ni kita belajar ismiyah, maka kita kena tengok dulu mana isim. Mana isim? Betul tak? Okey, kita tengok kat sini. Okey, yarsumu, kita tengok yang pertama. Yang pertama kat sini, yarsumu Ahmadun suwaro. Jadinya isim ke fa'il? Ini isim ke fa'il? Yarsumu Ahmadun suwaro. Yarsumu adalah fa'il. Yarsumu, betul tak? Yarsumu fa'il, maka dia bukan isim. Sebab yarsumu, ingat apa-apa yang ada, yang nanti kita belajar macam mana kita nak tahu itu adalah fa'il dan macam mana itu adalah isim. Tadi kita dah belajar kan. Jadinya ini bukan isim, jadinya dia adalah satu. Kenapa satu? Fa'iliyah lah satu kan, betul tak? Fa'iliyah ni. Okey, yang kedua, ana juga adalah ad-dhamair. Betul, kata ganti nama. Jadinya dia adalah fa'il juga, maka dia alif. Nanti kita akan belajar kenapa dia ana. Ana itu adalah fa'il. Okey, seterusnya yang ketiga, qara'at. Namanya qara'at, maksudnya dia perempuan telah baca. Telah baca, jadinya dia adalah kata perbuatan fa'il, maka dia bukan ismiyah. Qara'at. Okey, dia pun tak ada tanda-tanda ismiyah, betul tak? Tanda-tanda ismiyah kata nama di depan ataupun ada alif lam. Okey, kita tengok yang kat bawah ni. Al-abu. Jadinya kat depan dia tu ada alif lam. Betul tak? Nampak? Ada alif lam kan? Okey, jadinya dia automatik adalah jumlatul ismiyah. Kita letak dulu. Okey, yang terakhir, Muhammadun yazhabu ila madrasah. Muhammad telah pergi ke sekolah. Muhammad telah pergi sekolah. Jadinya kata awalnya dimulai dengan kata nama. Jadinya bila dimulai dengan kata nama, maka dia automatik adalah jumlatul ismiyah. Walaupun yazhabu, kita tengok sini, walaupun yazhabu adalah kata fa'il ataupun fa'il, kata perbuatan, maka jadinya bila kata perbuatan berada di belakang saja, kata nama berada di depan, maka automatik ayat itu menjadi kata jumlatul ismiyah.
Walaupun ada kata fa'al, sini fa'al ni. Ini fa'al. Tapi yang dapat ini adalah isim. Dapat itu adalah isim. Walaupun fa'al dekat belakang, isim kat depan, maka dia tetap juga jumlah tu ismiyah. Kalau kat sini kita boleh lihat yang lain, contoh qara'at Aisyah. Depan ini adalah fa'al. Tetapi belakang ni kalau kita lihat Aisyah ni adalah isim. Betul tak? Tapi bila fa'al kat depan, maka dia jadi jumlatul fa'liyah. Sama juga macam ni, al-ab. Contoh macam yang awal tadi, yarsumu. Yarsumu adalah fa'al. Fa'al. Tetapi Ahmad, kalau kita lihat Ahmad ni apa? Ahmad ni adalah isim. Tetapi yang kita lihat yang berada di depan dia. Kalau depan dia adalah fa'al, maka dia fa'liyah. Kalau depan dia adalah isim, maka dia ismiyah. Itu sahaja nak bezakan. Boleh faham? Rasanya tak ada masalah lah untuk awak. Jumlah ismiyah. Nanti kita akan masuk akan datang jumlatul fa'liyah. Jadinya untuk pembelajaran yang sebelum ni, saya akan stickkan dekat description saya. Awak boleh lihat di bawah. Okey. Untuk pembelajaran sebelum ni kita telah belajar isim adawatul istifham, kata-kata tanya. Uzkur, sebutkan, maza, apakah, limaza, mengapa. Saya harap awak dah hafal benda tu. Nanti kita akan jumpa lagi untuk masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.